Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik insya-Allah kita sama-sama pagi-pagi ini kita meneruskan usratuna insya-Allah. Salli alaihi Muhammad. Terima kasih Raya Ismail, Izzah Irvin, Kak Cak, Perlis, Rahaya Ismail, Syarifah Salwa, Jamila Abdul Karim, Azlina Nina, Nurin Mahmud, Hawa Karim, dan semualah insya-Allah yang mengikuti usratuna kita pada pagi ini. Dan saya minta izin untuk kita sama-sama bantu sharekan seluas-luasnya. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada semua insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan bincang kitab Riyadhus Salihin Salli alaihi Muhammad yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita berada pada hadis yang ke Salli alaihi Muhammad 622. Hadis yang ke 622. Dan saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada yang mengucapkan selamat ulang tahun dekat saya semalam. Ada makcik yang bagi kek, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kek laici. Habis dah saya makan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya Muhammad, walaupun niat nak buat kek tu nak ke orang lain. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, tak mampu saya nak balas Said Muhammad jawapan Said Muhammad ucapan tu seorang demi seorang. Saya cuba untuk jawablah seorang-seorang tu. Mungkin aku ada yang tertinggal, saya minta ampun, minta maaf. Tak mengurangkan penghormatan dan penghargaan saya atas ucapan dan ingatan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan doa yang sebaiknya itu akan kembali balik kepada tuan-tuan sekalian insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Amin. Alhamdulillah. Dan Salli alaihi Muhammad, kita tengok hadis yang ke-622. Hadis yang ke-622. Hadis ni bagi peringatan yang sebaik-baiknya. Kita masih bincang tentang pengharaman Sallallahu Alaihi Muhammad sombong dan bangga diri. Pengharaman sombong dan bangga diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa anhu, yakni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga. Hadis sebelumnya pun daripada Abu Hurairah juga, wa anhu qal, dan daripada beliau juga, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Tiga golongan, thalathatun, tiga golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang Sallallahu Alaihi Muhammad tidak akan berbicara kepada mereka akan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini Allah tak ajak bincang dengan mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan memandang mereka. Walahum adabun alim, Sallallahu Alaihi Muhammad, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini ada tiga kelompok orang. Nanti di yaumul qiyamah kita sangat mengharapkan bahawa subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allah memandang kita. Allah ajak bincang. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau tak mau bincang langsung tu maksud tak ada alasan Allah nak dengar. Jangan main-main tuan-tuan. Kemudian Allah tak sucikan dia. Ada orang yang dapat penyucian dosa di hari kiamat dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Bukan takat tu, Sallallahu Alaihi Muhammad, Allah Sallallahu Alaihi Muhammad tak akan pandang wajahnya nanti di yaumul kiamat. Tak pandang langsung.
Kita ni harap Allah pandang kita lah kat hari kiamat nanti. Ending dia dapat apa? Azab yang sangat berat, azab yang sangat pedih. Siapakah mereka ini? Ada 3 kelompok. Yang pertama, syaikhun zanin. Syaikhun zanin. Orang tua yang berzina. Wa malikun kadzabun. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, iaitu pemimpin yang berdusta. Dan yang ketiga, wa'alithun mustakbirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa'alithun itu adalah salli ala sayyidina Muhammad, salah satu lagi daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut sebagai salah satu lagi daripada perkataan kepada orang miskin. Panggilan orang miskin selain pada miskin ialah bani al-ailun. Wa'ailun mustakbirun. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ada 3 golongan ni Allah tak mau ajak bincang, tak mau pandang. Salli ala Muhammad, dan Allah tak sucikan mereka. Akhirnya mereka akan dapat azab yang sangat pedih, sangat berat. Tuan-tuan, kata Qadhi Iyad radhiyallahu anhu. Qadhi Iyad rahimahullah berkata, pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan 3 golongan tersebut? Buat catatan kat bawah tu. Pasal apa? Sebut apa? Qadhi Iyad sebut. Pasal apa Nabi SAW mengkhususkan kepada 3 golongan tersebut, yang sampai ke tahap Allah tak ajak pandang, Allah tak ajak bincang, Allah tak mau pandang, Allah tak sucikan mereka. Mereka dapat azab yang sangat pedih. Kata Qadhi Iyad sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka melazimkan perbuatan maksiat itu sedangkan mereka tidak ada dorongan, tidak ada hajat, dan tidak ada alasan kukuh kenapa mereka patut melakukannya. Tak ada dorongan, tak ada hajat, tak ada alasan. Kalau orang muda berzina, adalah juga macam alasan dia. Pasal dia tu muda, dia punya apa? Semangat ke, nafsu ke kuat lagi. Tubuh badan pun kuat lagi. Umur pun panjang lagi, tengok muda lagi lah. Betul lah. Ha? Logik lah, logik tu ada dia panggil. Betul tak? Dorongan tu ada. Ni dah tua dah. Tapi orang kata orang tua-tua lelaki-lelaki lah. Dia apa? Sayyid Muhammad ni. Macam nyok. Makin apa dia panggil? Makin tua makin santai macam tak tahu lah. Makin berlemak. Dia orang tua-tua lelaki-lelaki, orang perempuan tak sama. Sebab tu Allah bagi, Allah jadikan sallallahu alaihi Muhammad, syurga ni dia sesuai dengan sallallahu alaihi Muhammad apa yang dia boleh tinggal nafsu dia dulu waktu hidup kat dunia. Allah bagi 2 gambaran dalam nikmat syurga ni. Satunya dia panggil bidadari. Satu lagi dia panggil perhiasan syurga macam istana. Bahkan istana ni Allah gambarkan istana dengan perhiasan-perhiasan yang sangat cantik. Bata-bata dia daripada permata-permata sallallahu alaihi Muhammad. Debunya daripada kasturi, kubahnya daripada mah-mah, pinggan-pinggan daripada mah. Yang tu sesuai kat siapa? Orang lelaki-lelaki pegang tu. Saya pegang mah kot nu permata kot ni dah. Patek kan dia pergi kedai mah lagi pening kepala. Ni bini dia mesej kata apa? Abang mah tengah rendah ni, dia kata jam. Dia ni. Dia masuk mesej ni pula, mah tengah rendah, mah tengah murah ni bang.
Lepas tu dia kata, apa tu pasal apa? Dia tanya Allah siapa tak faham. Oh subhanallah, dia buat tak faham. Itu bukan keinginan dia tak teringin tu. Tapi tangmah ni boleh kat siapa? Oh perempuan lah. Saya pergi makan kenduri bawah ni. Tu dia tengok tu. Penuh ni kat leher ni. Leher besar ni. Kat tangan ni. Saya kata, tak berat leher tu. Dia kata, hamba ustaz nampak pula dan dia tarik tudung. Tudung ni sah tarik pinik kuat atas pergi nampak ketua tang ni, ketua teromel ni. Teromel ni. Tenung-tenung ni kan. Oh subhanallah tu. Ni besar ni. Oh masya-Allah dia. Kalau kita lah orang lelaki pakai tak pakai gitu ni. Tu ambil tu lauk tu. Hamba saja goncang lagi nak kerang-kerang sikit. Kawan tu pembelawan. Pasal apa? Tu keinginan orang perempuan ni tu. Pinggan mangkuk. Nabi SAW, dia bagi nama bekas dia. Dia ada gelas dia. Gelas Nabi SAW, dia bagi nama gelas tu. Antara benda yang Nabi SAW buat, ialah Nabi SAW suka namakan barang yang dia ada. Kenderaan dia bagi nama. Sampai cawan yang dia ada pun dia bagi nama. Kita kalau bagi nama kat cawan, kat pinggan, jenuh bagi nama. Habis satu buku nama baik untuk anak anda tu kan. Buku tu. Semua nama ada. Sebab penuh kat rumah tu dengan piring, dengan gelas. Kecuali Cikgu Matun, saya pergi rumah dia tak ada. Dia kata tak tahu pasal apa. Ada cawan kerja pecah, dia pun tak tahu lah pasal apa. Subhanallah. Berderet tu, pinggan mangkuk kat rumah. Bukan pakai pun. Dia tak ada nak pakai. Salih Muhammad. Pasal apa? Pasal perhiasan, dia suka begitu. Kalau dia boleh tahan dia boleh sabar tu, kat akhirat Allah bagi lebih hebat pada tu. Yang satu lagi bidadari. Pasal apa? Pasal dia sifat orang lelaki pula. Sifat orang lelaki. Orang lelaki. Dia Allah sebut dalam Quran ini sifat. Tak sudut marah kat dia apa lah. Zuyina linnas hubbu syahawatu minan nisa. Allah hiaskan. Salih Ahmad kepada manusia ni. Salih Ahmad. Hubbu syahwat, kecintaan kepada syahwat kepada siapa? An-nisa. Allah tak sebut rijal. Allah tak sebut dihiaskan Sayyidina Muhammad. Zuina linnas kepada manusia, hubbu syahwat, kecintaan kepada syahwat. Sayyidina Muhammad zuina linnas hubbu syahwat minan nisa. Dia tak sebut minar rijal. Kepada lelaki-lelaki tak. Padahal dia sebut an-nas kat depan. Lelaki, dia sebut manusia. Dia sebut nisa. Pasal nisa. Pasal sifat kecenderungan untuk syahwat ni cenderung kuatnya kepada orang lelaki kepada orang perempuan. Empat tu kalau orang lelaki, dia lelaki bini dia meninggal, dia kali duduk lama. Baju bau hangit. Nak kedut 1000. Tak tahulah apa yang nak tunjuk atau ada protes. Boleh aja ayah sendiri. Belum ni pun duduk ayah waktu bini dia duduk dah pun duduk ayah sendiri. Ni. Tapi lepas-lepas bini mati tu nampak teruk sungguh. Nampak dengan misal, serabut dengan janggut. Ya, baju bau hangit. Dia tunjuk apa? Padahal dulu pun bini, bukan bini dia cukur rambut dia. Bukan bini dia cukur misal dia cukur sendiri. Tapi lepas tu nampak teruk sungguh lah. Dia nak abang apa kat orang. Kesian nampak tu Haji. Ya Allah. Dulu pergi cari seorang kat dia. Pak Haji nak nikah seorang lagi? Tak maulah aku ni. Tapi nampak teruk sangat tu ni abang indirectly dia beritahu lah. Cuba bagi nikah. Elok lah. Orang perempuan semalam saya forum dengan Ustaz Kazim. Forum dengan Ustaz Kazim dekat Taiping. Ada makcik seorang tu duduk atas kerusi. Dia kata apa? Dia kata apa? Orang perempuan ni, Sayyid Muhammad, saya ni tak ada siapa lah nak bimbing saya ni. Saya ni tak ada lelaki duduk seorang-seorang lah. Dia duduk cerita pasal bulan Ramadan kan. Kena ada ketua keluarga yang duduk mengajak, oh kita bangkit tahajud sama-sama, kita makan sama-sama, kena ada ketua keluarga bawa pergi masjid apa semua. Makcik-makcik ni kata apa? Kami tak ada siapa lah duduk seorang-seorang. Ni belah ni ramai lagi lelaki belah ni. Oh dia buat tu. Tak mau dah lah tu. Orang perempuan memang tak mau. Dia kalau lelaki dia mati lah, cukup lah. Apa yang dia duduk ada, dia duduk seorang-seorang, tak ada lah. Terus duduk kening-kening dia lah, dia tak mau.
Dia tak mau. Sebab orang perempuan sifat dia macam tu. Dia boleh hidup seorang-seorang, dia tak ada masalah apa. Dia tak mau stres dia. Dia kata, apa Ustaz menikah pula lagi. Bukan dia nak jaga saya, Ustaz saya nak kena jaga dia. Malah-malah dia kena picit pula lah, lengur tanah lah, sakit pinggang lah, gout lah, macam-macam lah. Dia kata, kalau nikah hak muda tak boleh. Boleh duduk jaga kita. Macam network tu kan. Umur dah berapa, 80 lebih dah. Yang nikah dengan dia umur 20 lebih. 100 lebih dah. Nikah lagi apa lah? Nikah bercerai dah. Cerai lah. Mana tak boleh. Tapi dia tak ada keperluan. Sebab tu Allah sediakan syurga sesuai dengan Allah SWT. Ini orang lelaki-lelaki lagu tu. Jadi semua Allah. Tapi sifat dia, walau macam mana pun keinginan dia, kecenderungan dia, dia tak boleh nafikan. Dia makin tua, dia makin reda patut dia. Tubuh dia makin melemah, nafsu dia makin, patutnya dengan tubuh melemah, nafsu makin melemah. Maka dia tak ada apa? Dia tak ada tujuan, dia tak ada dorongan, Sallallahu Muhammad, untuk dia buat benda tersebut. Tapi ada yang buat. Ada yang buat. Sebab buat dia tu bukan sebab nafsu dia. Dia sebab buat tu sebab Sallallahu Muhammad, sebab surrounding dia mungkin. Sebab suasana dia mungkin. Sebab mungkin dengan siapa yang dia ada. Mungkin ujian pada dia bukan nafsu. Ujian yang ada pada dia ialah harta dia. Dia ada duit. Dia ada kemewahan. Dan kemewahan tu dia tak tahu nak salur kat mana. Dan kelompok dia, kalau ada orang yang mewah macam dia, ialah dia pasti akan ada orang perempuan di sisi dia. Dia nak tunjuk cara dia untuk tunjukkan kemewahan yang dia ada dengan orang-orang di sekeliling dia. Ialah dengan siapa? Dia kena ada. Waktu kita duduk tengok macam tu, waktu ada satu apps yang diperbuat dekat Malaysia ni, dan bahkan yang jadi ni ialah anak-anak muslimat, anak-anak muslim, anak-anak orang Islam. Sallallahu Muhammad. Yang jadi dia panggil sugar baby. Dia ada sugar daddy. Sugar daddy. Bukan duk suap gula kat mulut dia. Sugar daddy. Orang tua-tua ada duit, tak tahu duit tu nak bagi kat mana, tak tahu duit tu nak buat apa. Dia nak orang teman dia. Budak-budak universiti duk cari duit sampingan dengan jadi depa daftar masuk dalam app tu, orang cari. Dia tengok kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang masuk, curi-curi masuk sekadar nak tengok siapa lain. Budak-budak orang Islam tunjuk muka tak malu. Interview. Dia kata kami peneman dia. Dan maruah diri tu tak ada apalah, asalkan dapat duit. Siapa? Ni nak melayan dia panggil Sallallahu Muhammad. Syekh ni. Syekhun ni umur orang yang 40-50 ke atas, dia panggil syekh dah. Syekhun, syekh. Bawah pada dia tu syabab lah, orang muda-muda. Kan? Sallallahu Muhammad. Syekh ni dah tua lah, orang tua. Subhanallah. Lalu tak menghalang dia daripada dia nak berzina. Hati-hati Sallallahu Muhammad. Kita ni mungkin kita tak diuji macam tu pasal kelompok kita ni kelompok beza, kelompok. Sebab tu apa-apa pun ujian sebenarnya kita duduk dalam kelompok. Kadang-kadang bukan dia sendiri, di kelompok dia. Dan dia bagi dia ada satu benda yang biasa. Sallallahu Muhammad. Saya pernah saya dijemput untuk satu program. Sallallahu Muhammad. Program tu ada penyanyi rock lah. Rock. Lepas tu dia pun dah start macam hijrah sikit. Dia mula duk cakap agama saya sikit. Tapi dia masih minat dengan rock tu. Rock tu. Dan dia buat pun majlis tu majlis sempena Ramadan. Buka puasa dengan dia. Yang penyanyi rock ni. Terkenal, masyhur. Dulu-dulu sangat masyhur lah. Ni pun dia nak masyhur balik. Subhanallah. Jadi dia jemput saya untuk pergi majlis buka puasa tu. Saya pun pergi lah. Kita pergi buka puasa dengan kopiah, dengan jubah semua lah. Tapi bila kita pergi tengok, Masya Allah, dalam crowd itu kita dalam grup itu, dalam masyarakat yang pergi tu, kita rasa macam, kita tak boleh duduk dengan ni. Dengan rambut dia pun satu macam, dengan pakaian dia pun satu macam, dengan apa kita rasa, pelik kita rasa. Dengan lelaki-lelaki dengan baju tengkorak dengan
Ni dia majlis buka puasa. Orang perempuan tak bertudung dengan rambut perang dengan macam-macam. Kita rasa, pelik kita rasa. Bagi dia pun rasa pelik tak? Dia tak rasa pelik sebab tu grup dia. Sebab tu nak cerita, kita akan selesa dengan kelompok kita. Sebab tu selalu cerita bila saya tak, kami ustaz ada seorang tu kita. Kami ustaz bila dalam dunia kami ni, dunia artis ni. Dunia artis dia ada seorang artis kita. Pi minum arak ke, pi disco dulu zaman dulu dah. Satu benda yang biasa lah. Sebab tu kita tengok pasal apa banyak sangat orang ada yang artis dulu yang isap dada yang menyanyi, yang terlibat dengan dada. Pasal dia duduk dalam kelompok dia. Waktu kita tak heran bila sebut ada orang tua-tua yang berzina. Pelik lah kalau ada orang tua berzina. Takkan ada orang macam tu. Kita rasa pelik lah pasal kita tak duduk dalam kelompok tu. Tapi orang yang duduk dalam kelompok tu biasa, tak ada apa. Kan? Duduk dalam masyarakat tu, Saudara Syekh Muhammad, biasalah. Siap mai saya nak cerita lebih pun. Apa ni Ustaz Syekh Muhammad sagi ikut payah juga kan. Itu sampai tahap macam tu. Sampai tahap macam tu. Tu yang pi sampai Danok lah, pi mana. Pi Danok tu bukan pi menikah. Pi ambil servis, ambil perkhidmatan. Yang pi tu lah untuk tua. Pasal apa? Dia masuk dalam kelompok ni. Sebenarnya dia bukan ada keperluan pun. Dia tak ada dorongan, Saudara Syekh Muhammad. Dia tak ada hajat, dia tak ada alasan untuk dia buat tu. Maka perbuatan yang dia buat itu adalah seumpama derhaka dan meringan-ringankan hak-hak Allah, Saudara Syekh Muhammad, dan sengaja melakukannya semata-mata maksiat itu, bukan sebab yang lain. Tak ada sebab apa. Dia nak bagi alasan tak boleh. Dah, saya ni nafsu kuat sangat. Suka apa hang tu. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Salli ala Muhammad. Patutnya bila dia orang tua, apa yang dia ada? Pengetahuan dan pemikiran dia lebih sempurna berbanding dengan orang muda-muda. Reti fikir lebih sikit. Orang muda ni dia waktu dalam sebuah perkataan yang menyebutkan orang muda ni separuh gila. Orang muda ni dia separuh pada gila. Bukan dia tu gila, tapi dia boleh buat benda-benda yang tak mampu kita fikir ngakai. Pasal orang muda ikut suka dia nak buat. Faham tak? Dia nak explore, dia panggil, dia nak rasa aja benda apa. Bukan nak buat, saya nak tahu aja macam mana Ustaz. Dia nak test ya. Tu mak duk pesan dulu. Waktu kecil-kecil tu. Mak pesan, jangan duk pi try rokok. Tak tahu mak ingat tak ingat dia pesan. Tak bagi duk try rokok. Bagi. Pasal sagi mula rokok tu lah sagi isap dadah apa-apa. Jarang orang isap dadah tapi tak isap rokok. Dia kan? Dia isap dadah. Betul? Saya ni isap dadah aja, rokok saya tak isap. Tu pelik. Macam orang sembahyang kan tak ambil wuduk. Orang sembahyang ambil wuduk kan. Saya ni sembahyang, saya tak apa sangat tapi saya rajin ambil wuduk. Tu pelik tempat gaya tu. Jadi semalam mak duk pesan aku tu. Allahumma salli ala pasal apa tu? Pasal budak-budak dia nak explore je, dia nak try tu. Tapi orang tua ni akal dia panjang dah, dia dah cerdik dah, dia dah ada pengalaman yang banyak. Jadi dia telah menempuhi hidup dia. Saudara Syekh Muhammad. Jadi betul makin tua patutnya dorongan dia, sebab-sebab dia nak berzina tu dah tak ada dah sepatutnya. Nafsu dia pun dah makin berkurang dah. Pasal apa yang sanggup buat lagu tu lagi? Tapi kalau sanggup buat lagu tu lagi, ingat orang tua-tua 50 ke atas. Ini taklah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah tak pandang, Allah tak mau ajak bincang, Allah tak, Sallallahu alaihi Muhammad, tak sucikan dia pada hari tersebut, dan baginya azab yang sangat berat. Kotlah telajak, dah
terbuat. Minta ampun pada Allah. Jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biar perbuatan tersebut dia jadi melekat. Dia bila umur 40 ke atas, satu amalan yang dia biasa buat, dia akan melekat, dia susah nak buang. Susah nak buang. Kalau dia panggil dia pongah lah, dia susah nak buang bila dia dah tua. Dia dekat satu-satu penyakit tu dia susah nak buang lah. Bawah 40 lagi mula boleh berubah lagi. Lepas 40 tu boleh, tapi dia susah pasal dia dah melekat. Pemerintah yang kedua, pasal apa nak kena berbohong? Dia dari pemerintah. Dia tak perlukan kepada penipuan, tak perlukan kepada kepura-puraan. Sallallahu alaihi Muhammad, sebab dia tak ada rakyat dia yang patut dia takut. Patutnya lagu tu lah. Dia nak tipu siapa? Kalau kita yang duduk di bawah menipu orang di atas tu, ada logik juga. Pasal apa nak pelepah diri? Boleh faham kan? Ya. Pasal apa hang buat macam ni? Orang atas kita marah kita. Pasal apa hang buat macam ni? Saya minta maaf tuan, saya amat bohong. Bohong pasal apa? Nak pelepah diri. Tapi dia duduk di atas, dia nak bohong pasal apa? Orang bawah dia. Logik akalnya macam tu lah. Betul tak? Dia tak ada dorongan, dia tak ada sebab. Sallallahu alaihi Muhammad, dia tak ada hajat untuk buat tu. Tapi kalau dia bohong juga tu memang teruk sangat lah. Faham tak Ustaz Muhammad? Duk kena tu lah tiap hari kan. Allah SWT. Dia ikut suka dia nak cakap. Dia rasa nak cakap, ikut suka. Nak terima, tak mau sudah. Dia fikir, ya Allah, ada orang dia sampai macam dihilang maruah dan harga diri dia semata-mata untuk dia jadi seorang pemimpin. Betul tak ni? Dia sanggup, wallahi, wabillahi, wallahi, dia guna satu kalimat sumpah yang sangat tinggi dalam agama. Esok dia mungkar janji dia. Dan semua orang terima. Pelik kita ni. So tak terfikir orang yang ada iman ni. Nabi SAW kata apa? Umat ni dia takkan jatuh dalam lubang yang sama. Orang Islam ni. 2 kali. Dia takkan dipatuk ulang pada lubang yang sama 2 kali. Hari ni kena lah. Pum, jatuh. Esok pergi kena lagi. Tak apa cerdik agak. Nilaian iman hang ni kok mana aku tu? Allahumma salli iman. Dia nak buat macam mana? Jadi dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut dan Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Ka'ab bin Ujrah. Dia kata kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw dakhala wa nahnu tis'atun wa bainana wasadatun min adamin faqala innaha satakunu ba'di umara'u yakzibuna wa yadhlimuna. Nabi sebut dah, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikidhbihim wa a'anahum ala dhulumihim falaysa minni walastu minhu wa alaysa wa laysa biwaridin alayya al-hawdha wa man lam yasud wa lam yusaddiquhum bikadhibihim wa yu'inhum ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya al-hawd. Dengar Nabi SAW kata apa? Kata Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW pernah keluar dan masuk bertemu dengan kami. Waktu itu kami ada 9 orang. Dan di antara kami ada bantai yang diperbuat daripada kulit. Lalu baginda bersabda. Nabi kata apa? Dengar ni elok. Sesungguhnya akan ada selepas daripada aku ni, selepas zaman Nabi SAW ni, dia akan mai satu zaman para pemimpin dia suka berbohong. Para pemimpin dia suka berdusta dan suka buat zalim.
Ni Nabi pesan kat kita. Dia yang tu tak boleh nak buang pasal Nabi dah sebut dah dia akan ada waktu tu. Yang diangkat jadi pemimpin, cakap dia memang cakap bohong. Dan dia buat kering-kering yang bohong kita. Bukan kita, rakyat dia waktu tu. Kita okey lagi lah cakap lah. Alhamdulillah. Cover balik lah sikit. Dia kering-keringnya bohong rakyat dia. Ikut suka dia nak kata apa. Dan rakyat dia terpaksa terima perkataan dia. Dan dia buat zalim pula orang tu. Zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana pun yang ni akan ada. Raja ataupun pemimpin yang bohong, pemimpin yang zalim ni, dia akan ada. Kita ni nak buat apa? Ni Nabi pesan lepas pada tu. Nabi pesan apa? Nabi kata, siapa yang duduk bersama dengan mereka, pergi mendatangi mereka, kemudian membenarkan pembohongan dia. Tahu dah kata dia bohong. Terang-terang kata dia bohong. Kita perbetul pula bohong lah tu. Ayat ni. Atau membantu pula kezaliman dia tu. Pergi tolong pula orang tu pergi buat zalim. Berstone cold dengan dia. Tahu stone cold? Stone cold tu yang WWF tu. Ya. Bersekongkol pula dengan dia tu. Maka subhanallah. Nabi SAW kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad. Falaysa minni walastu minhu. Depa tu yang piduk pembetul pembohongan, pemimpin yang pembohong dan piduk tolong pula pemimpin yang buat zalim ni, dia bukan daripada golonganku dan aku bukan daripada golongan mereka. Ingat tu dia lah. Kemudian salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dan bukan takat tu, Nabi kata apa? Dia tidak akan dapat minum daripada telagaku nanti dia mau qiyamah. Dia tak akan dapat minum dari telaga Nabi SAW. Hati-hatilah. Mungkin tak duduk zaman kita, mungkin satu zaman yang lain, kita tak tahulah. Kalau ada pemimpin yang macam tu, Nabi SAW, ingat pesan Nabi SAW ni. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian Rasulullah Muhammad kata Nabi SAW pula, dan barang siapa yang tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam kezaliman mereka, maka ia adalah daripada golonganku dan aku daripada golongan dia, dan kelak dia akan dapat minum daripada telaga aku. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ni orang Islam, kita bertanggungjawab untuk mencegah kezaliman, mencegah maksiat dengan hikmah dan bijaksana. Kalau ada yang melakukan demikian, kita bukan boleh piduk bersekongkol sekali dengan dia. Kita kena mencegah dia dengan apa cara sekalipun. Nabi SAW pesan, kalau dia seorang pemimpin daripada kalangan orang mukmin, jangan pi perang dia, jangan memerangi dia. Tapi bukan maksud tak boleh menasihati. Ya, jangan pi angkat pedang, jangan pi angkat senjata. Nabi tak bagi buat macam tu. Nabi tak bagi kita angkat senjata perang dia. Tapi ada jalan dan cara untuk kita menasihati, memperbetulkan. Yang tak boleh ialah duduk bersama dalam kezaliman dan pendustaan tersebut. Siapa yang dilantik jadi pemimpin, ingat, jangan berdusta, jangan berbohong, jangan buat zalim. Sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana kebenaran dan hak yang dilakukan oleh pemimpin, kita pertahankan. Mana-mana bentuk kezaliman maksiat, kita bertanggungjawab untuk menghalangnya daripada berterusan dengan cara yang berhikmah dan dibenarkan oleh syarak. Nabi SAW larang kita, bagi amaran kepada kita yang bersetuju, yang menyokong pembohongan dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga Nabi SAW tak mengaku dia umat, dan Nabi SAW tak mengaku Nabi daripada kelompok mereka. Bahkan tak dapat minum daripada telaga Nabi SAW. Siapa yang bercanggah pula dengan pembohongan dan kezaliman tersebut, Sallallahu alaihi Muhammad, tak tolong dia untuk terus buat kezaliman,
maka dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku dia umat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku Nabi bersama dengan dia, dan dia dapat minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ambil pengajaran tu elok-elok. Kita duduk pada waktu akhir zaman ni nak buat macam mana? Kita sedang menyaksikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Cuma macam mana kita nak posisikan diri kita lah. Dalam Sayyid Muhammad. Nak duduk pada posisi mana? Betul-betul kita kata betul lah. Kita tak boleh nak kata bila dia bukan duduk dalam kelompok kita, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia apa saja yang dia kata tak betul belaka. Ada benda dia kata betul. Kalau dia buat betul, kita sokonglah betul. Kan? Ada benda yang salah, kita kena beritahu lah tu salah. Subhanallah. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ailun mustakbirun. Kelompok yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kelompok yang ketiga, wa ailun mustakbirun, iaitu orang miskin yang sombong. Orang apa pasal apa dia nak sombong? Dia bukan ada harta pun dia nak sombong. Tapi ada orang miskin sombong. Dalam miskin sombong pula tu. Patut-patutnya logik-logiknya bila dia subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia miskin, dia patut jadi orang merendah diri. Jadi orang. Tapi dia makin dia salli ala Muhammad makin miskin, makin jadi sombong pula. Jadi ketiga-tiga kelompok ni kelompok yang tak patut ada pada diri mereka ni, dorongan. Tak patut ada sifat ni pasal dia tak ada dorongan untuk buat demikian. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketiga-tiga isu yang kita bincang pada pagi ini, dia bukan semata-mata terkait dengan keinginan nafsu, pasal keinginan nafsu kita sepatutnya tak mendorong ke arah tu. Orang tua nak berzina, nafsu dia bukan pergi arah tu sangat dah. Yang kedua, raja yang pemimpin yang berdusta, yang berbohong, dia tak ada keperluan untuk buat macam tu. Dan yang ketiga, Sayyidina Muhammad, orang miskin yang sombong, dia tak ada keperluan, nafsu tak ada tu. Tahu tak pasal apa di antara punca yang ketiga-tiga ni ada pasal apa? Pasal surrounding dia. Pasal orang, pasal kelompok yang dia duduk. Kelompok yang dia duduk. Imam Ghazali sebut dah. Sallallahu Alaihi Muhammad. 8 kelompok orang yang dia duduk dengan Sallallahu Alaihi Muhammad, dengan kelompok tersebut. Saya tengok, saya baca. Saya dah simpan nota tu. Lah ni internet teruk noh. Tak tahu pasal apa. Sampai teruk sangat. Saya ni, sampai kadang-kadang dia je. Waktu kita nak cari ni lah tak keluar. Sebab tu Imam Ghazali pesan kat kita, dia kata Ustaz Ismail, dia bila kita duduk dalam satu-satu kelompok tu, kita akan jadi macam mana kelompok tu. Dan salah satu dia kata, man jalasa ma'al aghniya, siapa yang duduk bersama dengan orang-orang, sallallahu alaihi Muhammad, orang kaya. Maka walaupun dia tu tak kaya, tapi dia dorongan dia untuk cari harta. Dia seronok nak cari harta, nak jadi macam orang kaya tersebut. Pasal apa? Pasal dia duduk dengan kelompok tu. Samalah awal tadi ni, dia orang tua dia berzina, kadang bukan sebab dengan nafsu dia, tapi sebab sallallahu alaihi Muhammad, sebab keliling dia orang macam tu. Sama juga tadi ni. Pasal apa kita jadi pembantu kepada orang yang pemimpin yang berbohong, pemimpin yang zalim ke rakyat. Pasal kita duduk dalam kelompok tu. Kita duduk dalam kelompok tu dan kita rasa tak bersalah, kita rasa bertanggungjawab untuk buat. Pasal kita duduk dalam kelompok dia. Sama juga orang miskin tadi ni.
Dia jadi sombong pasal apa? Pasal duduk dalam kelompok dia. Bukan kelompok orang miskin. Dia duduk berkawan dengan orang-orang yang kaya. Dia berkawan dengan salah seorang. Macam kita lah. Duduk dengan geng-geng. Duduk dengan orang-orang geng yang kaya. Sembang-sembang duit-duit. Sembang-sembang investment macam tu. Sembang-sembang nak beli. Kita pun ada cenderung macam tu. Walaupun kita tak ada. Lepas tu hati-hatilah. Tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak keluar juga lah. Tak ada. Full. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan kita ni tak termasuk dalam kelompok-kelompok orang ni. 3 kelompok manusia ni yang Allah tak pandang ke akhirat, Allah tak ajak bicara, Allah tak sucikan dia. Dan saya cuma lagi sekali saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang saya cuma ucapkan ucapan hari lahir dekat saya. Saya doakan supaya ucapan dan doa-doa tersebut akan kembali kebaikannya kepada tuan-tuan yang berikan ucapan. Saya tak sempat nak jawab semua. Saya cuba untuk jawab-jawab dah kemarin ni. Sehari-sehari duduk reply satu-satu. Ala kulli hal, saya cuma tak mengurangkan sedikit pun penghormatan saya dan penghargaan saya atau ucapan ingatan tuan-tuan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.